Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zul. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Hindari Rasuah dalam bidang hadis. Dah sedia semua? Baiklah, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, apa yang murid-murid perlu dapat ialah yang pertama, murid-murid dapat membaca hadis larangan rasuah dan terjemahannya. Yang kedua, dapat menerangkan intipati hadis larangan rasuah. Yang ketiga, menghuraikan pengajaran hadis larangan rasuah. Yang keempat, menganalisis sebab dan kesan larangan rasuah. Yang kelima, membincangkan kebaikan menghindari rasuah, dan yang keenam ialah menginsafi keburukan amalan rasuah dan berusaha menjauhinya dalam kehidupan harian. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, Ustazah nak cuba murid-murid perhatikan beberapa keratan-keratan akhbar yang telah Ustazah sediakan. Apakah yang murid-murid dapat perhatikan di dalam keratan-keratan akhbar tadi? Ya, keratan-keratan akhbar tadi mengisahkan tentang beberapa perbuatan rasuah yang telah berlaku di dalam negara kita. Apakah pandangan murid-murid terhadap perbuatan rasuah ini? Ya, tentulah perbuatan rasuah ini adalah perbuatan yang tidak elok dan tidak patut kita amalkan. Mari kita membaca sebuah hadis yang menyebut tentang perbuatan rasuah ini. Murid-murid boleh juga merujuk ke dalam buku teks pendidikan Islam tahun 6 di muka surat 44 hingga 48. Mari kita baca bersama-sama. An Abdullah ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Mari kita cuba membaca sekali lagi. An Abdullah ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Riwayah At-Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Murid-murid, apakah yang murid-murid fahami daripada maksud hadis tadi? Ya, di antara intipati hadis yang kita baca tadi, ianya menerangkan tentang maksud perbuatan rasuah. Rasuah ialah pemberian kepada seseorang dengan tujuan
untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja memberikan sejumlah wang kepada majikannya supaya dia segera dinaikkan pangkat. Rasuah adalah perbuatan yang tidak elok dan mendatangkan dosa. Sebagai Muslim, kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah ini kerana Allah dan Rasulnya melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Ingat ya murid-murid, jangan amalkan rasuah. Murid-murid, kenapa agaknya rasuah ini masih berlaku? Walaupun telah jelas dinyatakan Allah dan Rasulnya melaknat perbuatan rasuah ini. Boleh murid-murid fikirkan? Ya, antara sebab-sebabnya yang pertama ialah kerana iman yang lemah, tidak takut kepada azab Allah dan mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Sebab yang kedua ialah kerana kelemahan diri, gagal mengawal kehendak diri dan tiada ilmu serta kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Sebab yang ketiga ialah bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu jawatan dengan mudah dan mahu hidup mewah dengan segera. Inilah antara sebab-sebabnya berlakunya rasuah di kalangan kita. Murid-murid, kenapa kita perlu menjauhi perbuatan rasuah ini? Ya, adalah kerana ianya memberi kesan yang buruk kepada diri, masyarakat dan negara. Apakah kesan-kesan buruk tersebut? Yang pertama, ia menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Yang keempat, mendapat keburkaan dan laknat Allah. Yang kelima, hidup tidak berkat. Dan yang keenam, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Masya Allah, sungguh dahsyat kan kesan rasuah ini? Murid-murid, bolehkah murid-murid jelaskan bagaimana kesan rasuah ini boleh menjatuhkan maruah diri seseorang? Ya murid-murid, amalan rasuah sebenarnya menggambarkan amalan berat sebelah dan ketidakadilan di dalam sesebuah urusan, di mana banyak pihak yang akan teraniaya. Secara tidak langsung, imej seseorang atau sesebuah organisasi akan tercemar dan seterusnya menjatuhkan maruah diri. Cuba murid-murid bincangkan kesan-kesan yang lain bersama guru atau rakan-rakan yang lain. Sekarang, kita akan lihat pula apa kebaikannya jika kita hindari perbuatan rasuah ini. Antara kebaikan menjauhi perbuatan rasuah ini ialah sesuatu organisasi akan stabil, ekonomi, politik dan sosial sebuah negara dapat dikukuhkan, jauh dari kemurkaan Allah, masyarakat akan hidup bersatu padu.
Baiklah murid-murid, kita sudah hampir sampai ke penghujung pembelajaran. Ustazah harap murid-murid dapat mengambil beberapa pengajaran daripada pembelajaran kita hari ini. Antara pengajaran-pengajaran yang boleh Ustazah kongsikan adalah kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar-kacir. Oleh itu, setiap individu yang diberi amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen dan menjauhkan rasuah. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Murid-murid, Ustazah harap pengajaran-pengajaran yang disebutkan tadi dapat kita sama-sama jadikan iktibar untuk panduan hidup kita. Murid-murid, apakah yang dapat kita rumuskan dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, apa yang kita dapat rumuskan ialah rasuah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul yang wajib kita jauhi kerana ia mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Katakan tidak kepada rasuah. Sebagai rujukan tambahan, murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 44 hingga 48. Murid-murid juga boleh menonton satu video di dalam YouTube seperti link yang Ustazah kongsikan di sini. Ia memberikan contoh kepada kita satu perbuatan rasuah yang patut kita elakkan. Baiklah murid-murid, setakat ini dulu daripada Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa duduk di rumah dan teruskan belajar. Sehingga jumpa lagi. Bye.